Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada The Honourable Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, berikutan dengan kemenangan Liberal Party dalam pilihan raya federal Australia baru-baru ini. Dalam titah putusan, Baginda yakin kemenangan tersebut memperlihatkan kepercayaan dan keyakinan berterusan rakyat Australia dalam kepimpinan Tuan Yang Terutama dan juga terhadap komitmen kerajaan dalam memastikan keamanan dan kestabilan yang berterusan di rantau ini. Negara Brunei Darussalam dan Australia menikmati hubungan mesra dan akrab dan berharap berpeluang untuk mengukuhkan lagi hubungan yang sedia ada itu baik secara dua hala maupun serantau melalui ASEAN dan rakan kongsi Trans-Pasifik. Pada mengakhiri titah putusan, Baginda menyampaikan salam muhibah kepada Tuan Yang Terutama dan keluarganya dan semoga Tuan Yang Terutama berada dalam keadaan sihat dan kegembiraan. Tinggal 2 hari sahaja lagi negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70. Persiapan bagi istiadat pembarisan kehormatan dilaksanakan dengan latihan akhir diadakan pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Menyaksikan latihan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70. Latihan melibatkan barisan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota pasukan angkatan bersenjata di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei, pegawai-pegawai beruniform, pertubuhan-pertubuhan awam serta persatuan-persatuan beruniform. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Datuk Pekerjaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawir bin Abdullah, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei. Latihan penuh persembahan padang majlis, ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat serta penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-70 juga diadakan pagi tadi. Meninjau kelancaran latihan penuh tersebut, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong akan diadakan pada 21 Julai ini di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Persembahan khas Padang pada tahun ini akan mengetengahkan pondok-pondok etnik di daerah Temburong dengan tema Persembahan Raja Berdaulat Laila Perkasa dan konsep persembahan memperkasa masyarakat melalui warisan budaya. Sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin, bertahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70 akan diadakan esok di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Bersempena dengan persiapan majlis keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke daerah-daerah bagi majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk, petang tadi ahli-ahli jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan mengadakan majlis membaca ratib al-atas di Surau Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat, diikuti sembahyang fardu asar berjemaah dan diteruskan dengan bacaan ratib al-atas beramai-ramai dipimpin oleh yang dimuliakan Begawan Pehin Khatib Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Hadir yang berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kenda Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan. Juga hadir yang amat mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Nejabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar selaku penasihat tertinggi Jawatan Kuasa Kebangsaan. Antara tujuan majlis ini diadakan bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala akan rahmat, nikmat, keselamatan, keberkatan, kesempurnaan dan kelancaran majlis dan acara di seluruh negara. Sementara itu, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin, bertahlil dan doa kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara juga akan diadakan esok bermula pukul 6 petang. Di daerah Brunei dan Muara, acara majlis tertumpu di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi memastikan majlis akan berjalan lancar, Kementerian Hal Ehwal Agama membuat tinjauan persiapan acara berkenaan. Antara yang hadir yang berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Haji Osman Yang berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan timbalannya Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud. Adalah disarankan kepada orang ramai untuk sama-sama hadir ke masjid tumpuan utama iaitu di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, di samping masjid-masjid tumpuan yang lain, dan ke masjid-masjid, surau dan balai ibadat yang berdekatan untuk sama-sama bersembahyang berjemaah mengaminkan doa kesyukuran agar raja yang kita kasihi akan dilanjutkan usia, kekal qarar memerintah negara dan sentiasa di dalam inayah dan riayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bumi Darussalam bertambah makmur dengan seluruh rakyat dan penduduknya hidup dalam harmoni, damai dan sejahtera. Berkat kepimpinan baginda itu, pelbagai kemajuan dalam semua aspek telah dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini. Usaha berterusan baginda dalam meningkatkan pembangunan negara disanjung tinggi oleh rakyat dan penduduk. Kembangan dari segi infrastruktur yang baru-baru ini, yang mana kita ada highway di Lumut Telisai, amat berfaedah dan amat bergunalah kepada kita. Dan juga yang kita nampak ada satu lagi highway lebuh raya di Al-Mutadibilah yang di Tungku tu, yang amat mendekatkan lagi dan juga ia memperkembangkan lagi kita punya infrastruktur di negara ini. Di atas usaha gigih yang baginda telah buat untuk negara dan rakyat, khususnya seperti terbina jembatan daripada Bandar Seri Begawan ke Temburong, dan pembaharuan atau pemodanan Bandar Seri Begawan dan pengusahaan Sungai Brunei terlalu indah untuk kita. Saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana menjadi salah seorang rakyat negara Brunei Darussalam, kerana dengan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan, dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan negara Brunei ini sebuah negara yang aman, damai dan makmur. Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan menandatangani satu perjanjian persefahaman bersama Brunei Press dan Berhad bagi mempromosi pembelajaran melalui media. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Langkah Brunei Darussalam dalam mempelbagaikan ekonomi merupakan satu pencapaian yang membanggakan. Sementara itu, pencapaian negara dalam integrasi serantau memberi peluang yang sangat berharga ke arah jalinan kerjasama. Justru Republik Perancis menyatakan sokongannya untuk sama-sama membantu Brunei Darussalam dalam menjayakan usaha mempelbagaikan ekonomi. Ini termasuk usaha sama dalam bidang-bidang agrobisnes, pelancongan dan teknologi. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Puan Yang Terutama Lon Forgren, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini semasa majlis resepsi sambutan Hari Kebangsaan Perancis semalam. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis ini yang berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kenda Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri beserta isteri
Puan yang terutama dalam ucapannya menjelaskan syarikat-syarikat Perancis dan rangkaian perusahaan kecil dan sederhana akan terus menyokong peralihan ekonomi negara sehingga mencapai ke fasa baharu. Hubungan diplomatik di antara Brunei Darussalam dan Republik Perancis semakin erat sejak bertahun-tahun lamanya dan terus kukuh terutama sekali di antara kedua pemimpin negara. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan beserta isteri. Ke arah memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan untuk memperolehi keputusan yang terbaik bagi pelajar dalam peperiksaan awam terutama dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR. Pagi tadi, Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan menandatangani satu perjanjian persefahaman bersama Brunei Press dan Berhad bagi mempromosi pembelajaran melalui media bagi para pelajar sekolah rendah dan menengah. Antara menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Menandatangani bagi pihak Kementerian Pendidikan Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi, Pengarah Perkembangan Kurikulum, manakala Brunei Press diwakili oleh Regi C, pengurusnya. Juga hadir Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Kerjasama tersebut merangkumi penerbitan artikel pendidikan dan minda bistari yang diterbitkan seminggu sekali dalam akhbar media Permata dan Borneo Bulletin mulai bulan ini sehingga bulan Julai tahun 2018. Ia bertujuan membantu para pelajar memperkaya pengetahuan mereka dan meningkatkan lagi kemahiran pelajar dalam menjawab kertas soalan peperiksaan. Selain itu, para ibu bapa dan ahli keluarga pelajar juga berpeluang untuk lebih memberi perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dua orang dilaporkan cedera dalam kebakaran awal pagi tadi di Kampung Sungai Kebun di Kampung Air. Mangsa kini menerima rawatan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Dalam kejadian tersebut, 3 buah rumah turut musnah. 4 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian tersebut sempat menyelamatkan diri serta beberapa dokumen penting. Menurut Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.23 pada waktu pagi. Kejadian berkenaan dipercayai bermula dari dapur salah sebuah rumah terbabit. Bagaimanapun, pihak bomba masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca sebenar kebakaran. Pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan meninjau tempat kejadian dan para mangsa. Juga hadir Datuk Paduka Dr. Awang Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Susulan dari kejadian tersebut, kebajikan para mangsa diberi perhatian oleh pihak-pihak tertentu termasuk Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Majlis Agama Islam Brunei. Para mangsa melahirkan rasa syukur kerana terselamat dalam kebakaran tersebut meskipun masih terkejut dengan insiden tersebut. Yang tinggal di rumah itu adikku sama anaknya 2 orang laki-laki. Jadi anaknya yang damit nomor 2 tersadar kali kan sekolah kan terbangunnya sudah terbangunnya nampak api kali bah bangunnya mamanya sebelah lihatnya dapur sudah berapi. Sudah berapi, mungkin adikku ini kan ngambil barangnya di bilik kali. Anaknya sudah rupanya keluar, tapi yang tahu anaknya ini sudah keluar semua, pikirnya anaknya masih di dalam, masuk semula lagi, itu kakinya kakinya apa tu angus satu. Waktu kejadian itu aku dalam sembahyang subuh, tiba-tiba kedengaran bunyi kan macam bunyi basar-basar macam bunyi menatup bah. Jadi saya keluar dari rumah ni, lihat ada rumah angus arah jiran kau ni, basar sudah itu bah. Apapun dapat pinik sudah bah saya bah. Pasal dibawa anak bini dibawa keluar kan, so menyelamatkan nyawa. Institut Pendidikan Teknikal IBTE hari ini menerima kemasukan lebih 1,000 pelajar baru. Laporan mengenainya selepas ini.
Institut Pendidikan Teknikal IBTE hari ini menerima kemasukan seramai 1,237 pelajar baru. Majlis pelancaran minggu orientasi diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Chin Wei Keh, pengarah yang juga Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Para pelajar berkenaan akan mengikuti program orientasi selama seminggu di kampus masing-masing. Sepanjang orientasi, mereka akan menjalani beberapa siri program termasuk ceramah dan aktiviti sosial yang dikendalikan oleh kampus berkenaan. Melalui program orientasi tersebut, para pelajar berpeluang untuk bersua kenal dan berinteraksi bersama tenaga pengajar berkaitan pembelajaran. That if you have discipline, drive and determination to success, nothing is impossible. Menghargai, lagi menghormati, peluang yang diberikan, kepada kami sebagai pelajar. Bagi pengambilan bulan Julai, 47 program ditawarkan di institut tersebut termasuk Sijil Pendidikan Teknikal Kebangsaan NTEC, Sijil Tertinggi Pendidikan Teknikal Kebangsaan HNTEC dan program Apprentice yang ditawarkan di 9 buah sekolah di bawah IBTE Pusat dan IBTE Satelit. Beberapa pelajar baru mengkongsikan harapan mereka dalam meneruskan pelajaran untuk menjadi lebih berjaya lagi. Akan menjadikan satu dorongan bagi generasi yang akan datang, dan saya harap juga dengan pelajaran yang saya akan pelajari di sini akan menjadi businessman yang berjaya akan datang. Saya berharap dengan mempelajari semua subjek yang saya pelajari di sekolah, saya akan berjaya dan akan membantu belia-belia yang lain untuk menjadi seorang yang berjaya. Pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan menjalankan latihan keselamatan bersepadu di kawasan Bandar Seri Begawan. Latihan akan diadakan malam ini bermula pukul 11.45 malam hingga 2.30 pagi. Sehubungan dengan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati semasa latihan tersebut dijalankan. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK telah pun mengendalikan ops bersepadu kesan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 tahun. Operasi tersebut melibatkan 7 agensi penguatkuasa yang mensasarkan rumah-rumah sewa dan bilik-bilik sewa bangunan komersial yang berasingan di Mukim Kilanas dan Mukim Kianggeh. Dalam operasi sepadu tersebut, JIPK menahan 8 orang warga asing termasuk 3 orang perempuan di Balai Polis Bandar Seri Begawan kerana gagal menunjukkan dokumen pas imigresen yang sah. Bagaimanapun, kesemua mereka telah dibebaskan setelah pihak majikan membawa pasport pas imigresen yang sah. Manakala bahagian pencegah Jabatan Kastam dan Eksas diraja menahan 4 orang warga asing termasuk seorang rakyat tempatan kerana memiliki rokok tanpa amaran Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan minuman keras tanpa permit di bilik-bilik sewa berasingan di Mukim Kilanas dan Mukim Sungai Kianggeh. Bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh pula menahan 4 orang perempuan warga negara asing jaminan aman dan 2 orang lelaki warga negara asing pemandu persendirian atas kesalahan tempatan tinggal berasingan dengan majikan. Sementara itu, 4 orang lelaki warga tempatan ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan lanjut berhubung dengan penyalahgunaan dadah jenis syabu dan penembukan peralatan dipercayai peralatan untuk menghisap dadah di dalam bilik sewa seorang lelaki tempatan terbabit. Sebarang maklumat berhubung Pusat Imigresen hubungi talian hotline JIPK 873 4888 dan 875 3888. Beralih ke berita sukan, Piala Liga Singapura 2016, Brunei DPMMFC meneruskan saingannya malam ini menentang Warriors FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura. Manakala satu lagi perlawanan berlangsung di Stadium Jurong West antara Tampines Rovers FC dan Hougang FC. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang, sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala.
Cuaca pada malam sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pula sebahagian berawan dengan hujan di kawasan pesisiran pantai pada awal pagi. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berpetir di kawasan pedalaman. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Allahua'lam bisawab. Sekarang kita ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Sekarang disampaikan keadaan nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini.